Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung dalam perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam solat. Di antaranya F, memberi salam kepada seseorang yang sedang mengerjakan solat. Dibolehkan memberi salam kepada orang yang sedang mengerjakan solat dan mengajaknya berbicara. Manakala orang yang sedang solat dibolehkan pula menjawab dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam atau mengajaknya berbicara. Dalilnya ialah hadis daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW memerintahkanku supaya menghadapnya kerana beliau hendak berangkat ke Bani Al-Mushtalik. Ketika aku tiba secara kebetulan pada saat beliau sedang mengerjakan solat di atas kenderaannya, aku pun mengajaknya berbicara kepadanya, maka beliau memberi jawapan dengan bahasa isyarat tangannya seperti ini. Aku mengajaknya berbicara lagi, beliau memberi isyarat dengan tangannya. Sekali lagi aku ajak beliau berbicara dan beliau menjawab dengan bahasa isyarat. Padahal ketika itu aku mendengar dengan jelas bahawa masih lagi meneruskan bacaan solat, dan di sela-sela itu beliau masih sempat menganggukkan kepalanya sebagai jawapan ke atas pertanyaanku. Setelah selesai mengerjakan solat, beliau bersabda, bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan padamu? Apakah kamu bersedia menjalankannya? Sebenarnya tidak ada halangan bagiku untuk menjawab ucapanmu itu meskipun aku sedang mengerjakan solat. Riwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Okey, ini kes kalau kita tengah semayang, orang ajak nyembang ataupun orang tu tak tahu kita semayang apa. Pasal Nabi dalam peristiwa ini, dia duduk atas kenderaan, atas binatang macam itulah. Dia orang tak tahu dia tengah semayang. Jadi orang pun, yelah mungkin tangan dia tak letak atas dada pasal mungkin dia naik kuda kan. Jadi sebab tu kita semayang ni, yang letak tangan atas dada ni dia bukan wajib. Dalam situasi tu mungkin dia pegang pelana kuda, unta ke. Di kawan pun tengok dia macam cakap dengan dia, dia angkat tangan bagi isyarat. Isyarat tu Allah Ta'ala alam lah. Mungkin angkat tangan macam tu je lah. Tanya lagi dia macam tu lagi, tanya lagi dia macam tu lagi. Rupanya habis semayang, maknanya dia tegur kawan dia. Dia cakap apa? Ada tanyalah soalan balik. Apa kerja macam-macam. Tak ada apa sebab yang menghalangkan aku untuk bercakap dengan kau tadi, melainkan aku sedang semayang. Macam tu. Kita pun boleh kadang-kadang, mungkin ada orang tak tahu kita semayang. Jaranglah berlaku pasal kita solat, rupa kita orang tahu kita semayang. Tapi kita boleh takat angkat tangan macam tu lah. Tak ada masalah. Kita bukan berkomunikasi dengan dia, menjawab soalan ke apa, tak. Tapi kita angkat tangan. Angkat tangan. Orang, Assalamualaikum ke apa. Orang tahu lagi, apa hal dia ni kan. Jarang jadi. Kadang-kadang boleh jadi. Kan boleh jadi. Cuma Nabi kadang-kadang dia angguk-angguk juga tengah semayang tu, mengiyakan apa orang tu cakap, sedangkan dia tengah semayang. Jadi angguk ni pun ialah satu simbol, bukan menggunakan lisan. Dia still pergerakan yang dibenarkan. Kalau dia bercakap balik tak boleh. Dia angguk ataupun dia angkat tangan. Macam itulah. Jadi respon dia ketika orang ajak berbicara dalam keadaan dia tengah semayang. Jadi kita pun boleh buat macam itulah. Kalau orang tak faham-faham panggil ni, macam tu je lah. Dia panggil lagi, angkat tangan lagi. Orang dia panggil lagi, dia memang tak faham bahasa dah, lantak lah. Taknya. Baik. Dari Abdullah bin Umar, dari Shu'aib, katanya, yang bermaksud aku berjalan melewati Nabi SAW ketika beliau sedang mengerjakan solat. Aku memberi salam kepadanya dan beliau memberi jawapan kepadaku dengan isyarat. Perawi berkata beliau ketika itu memberi jawapan isyarat dengan jari tangannya. Riwayat Ahmad Tirmizi yang menyatakan kesahihan hadis ni. Daripada Ibnu Umar pula katanya, aku bertanya kepada Bilal, bagaimanakah cara Nabi SAW menjawab salam para sahabat yang memberinya salam ketika beliau sedang mengerjakan solat? Beliau menjawab, caranya ialah memberi isyarat dengan tangannya. At-Tirmizi. Dari Anas
bahawa Nabi SAW pernah memberi syarat ketika sedang mengerjakan solat. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Sanad hadis ni sahih. Dibolehkan menjawab salam atau percakapan orang lain dengan syarat jari, tangan atau dengan menganggukkan kepala. Kesemua cara ini dibolehkan berdasarkan kepada keterangan hadis yang bersumber daripada Nabi SAW. Jadi kat sini tak kisah ke mana orang bagi salam ke, orang cakap apa pun, kita boleh respon dengan tangan, jari ataupun kepala saja. Jadi mungkin kita boleh geling, kata macam tak nak ke, tak ke, apa ke, tak boleh jawab ke, tangan, jari, kepala. Buatlah ke mana pun. Jangan lambai-lambai dah lah. Sekali angkat je macam tu. Kalau jari ni macam orang tak berapa nampak pula, biar angkat tangan sikit dah. Kejap ke, tak boleh jawab ke, orang tahulah dia tengah sembahyang. Kalau bagi salam sekalipun, walaupun salam tu wajib dijawab, tapi dalam solat kita respon dengan signal tangan cukup, ataupun angguk sekali macam tu lah. Tu dah jawab salam lah tu. Baik, ini ada hadis-hadis, 4 hadis lebih kurang cerita benda ni. Dan kat sini berlaku kita boleh mention dekat imam kalau dia ada masalah apa-apa, pasal dia boleh terima komunikasi. Dia tak boleh berkomunikasi lisan balik je. Mam, jangan sujud depan tu, tak berapa bersih tadi tu, pergi sikit belah kanan. Boleh? Dia bergeraklah ke kanan. Ni komunikasi yang dibenarkan. Ataupun dia batal, kita yang kat luar boleh cakap kat dia, Mam dah batal ni, seluar belakang koyak ni. Tuan tak sedar tapi kami nampak semuanya. Dia pun habiskan sembahyang dia, batalkan sembahyang dia. Boleh macam-macam. Mam, silap jam masjid ni, tak masuk waktu lagi. Boleh. Macam itulah, maknanya bukanlah dengan orang sembahyang ni kita tak boleh bercakap. Yang wajib dan perlu boleh. Dan kalau tak tahu, tak sengaja. Tapi jangan saja-saja sembang. Mak tengah sembahyang, kita pun duduk bersila. Mak sembahyang terus, sekejap lagi kan kita nak pergi pasar. Lepas pergi pasar kan, nanti kalau saya singgah rumah Mak Long, bagi dia sayur, mak pun angguk. Lepas tu kita pun sembang lagi. Lepas bagi sayur, nanti mak tolong bawa ni anak ni, cucu ni pergi kedai. Nanti kita jumpa kat sana, dah menyembang pula sampai 4 rakaat. Tak boleh lah gitu, tu merepek namanya. Tapi benda yang wajib boleh. Benda yang wajib boleh. Pertama, tak tahu dia sembahyang. Kalau tahu saja-saja tak boleh. Tak tahu dia sembahyang, kita bagi salam, kita panggil-panggil, kita boleh bagi signal. Tapi bukanlah maknanya saja je, mak aku tengah sembahyang ni, mak keluar dulu tau, kan kunci pintu, tak boleh macam tu. Kita dah tahu dia sembahyang. Kita dah tahu dia sembahyang. Cuma dalam dah tahu sembahyang ni, boleh kalau benda yang wajib je, membatalkan sembahyang, benda macam tu. Benda-benda yang kita kena cakap perlu. Kalau kita tak cakap, batal sembahyang dia, batal sembahyang kita. Contohnya menegur-negur imam, macam itulah. Ataupun tegur jemaah, kiblat dia lari. Bang, kiblat pusing belakang 360, pusing belakang 180, pusing pukul 3. Cakaplah, dia pun diam, pusing. Macam itulah. Benda yang keperluan yang betul-betul perlu. Jangan menyembang benda lebih kurang. Kasut mana mak pula tunjuk jari. Kasut situ, bawah situ, habislah. Ini komunikasi terus, tak boleh. Dia boleh bagi tahu, orang tak sengaja takap dengan kita boleh bagi signal. Bukan borak. Dan kalau orang tu boleh batal sembahyang dia, ataupun kita pun boleh batal sembahyang kita, maka kat situ kita boleh tegur dia punya sembahyang, betulkan sembahyang dia. Baik. Membaca hamdalah apabila bersin atau ketika memperolehi sesuatu. Dari Rifa'ah bin Rafiq katanya, yang bermaksud aku mengerjakan solat dengan bermakmum di belakang Nabi SAW. Kebetulan aku bersin, maka aku membaca Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakah fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan dipenuhi berkat, sebagaimana disukai dan dari Tuhan kami.
Selesai solat, Nabi SAW pun bertanya, siapakah yang berbicara dalam solat tadi? Kerana tiada seorang pun yang menjawab, maka Nabi SAW bertanya sekali lagi, namun berakhir dengan tidak ada jawapan. Setelah beliau bertanya untuk kali ketiga, barulah Rifa'ah menjawab bahawa dialah yang berbicara dalam solat itu. Mendengar itu, beliau bersabda, demi Allah yang telah menguasai diri Muhammad, puji-pujian ini telah menjadi rebutan 30 malaikat. Masing-masing mereka berebut untuk membawanya ke atas langit untuk kemudian dihadapkan kepada Allah. Diriwayatkan oleh Nasai, Tirmizi, namun Bukhari meriwayatkannya dengan lafaz yang berlainan. Ini bersin. Kita kan sebut Alhamdulillah. Boleh kalau dalam konteks semayang kita bersin, kita nak baca Alhamdulillah. Ini yang panjang punya, Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakah fih. Ni panjang lah. Boleh baca panjang macam ni, boleh baca Alhamdulillah saja. Baik, tak ada masalah. Hacum, Alhamdulillah. Sambung balik bacaan semayang. Cuma jangan bersin tengah-tengah Fatihah, tengah-tengah surah, lepas tu sambung, tu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin, tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin, tak boleh. Dah interrupt bacaan. You have to stop kat situ, ulang balik ayat yang terganggu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta pula alaihim ghairil maghdubi. Tak sedar benda ni. Alaihim mana ada? Muak lah. Lepas tu ulang balik, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala selit pula ada benda set kat situ. Tak boleh, dah kacau phrasing. Tak ditegur, dia jadi je, lagi-lagi semayang tengah demam. Habis ganggu. Sebab tu nangis pun ganggu kalau sampai bacaan terganggu. Jadi nak bersin ke, nak menguap ke, nak sendawa, benda ni semua makruh ni. Tapi bersin di luar kawal, tak apa, bersinlah, menguaplah, apa pun bacaan repair balik. Bukan ulang balik satu surah, ulang pada perkataan yang terganggu. Jadi kat situlah tempat yang kita boleh sebut Alhamdulillah. Bersin Alhamdulillah. Bersin memang sifat dia kita sebut. Dan dalam solat tak membatalkan. Bahkan ada malaikat datang merebut-rebut nak ambil bacaan tu dan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Baik, terusnya J, bukan surat 100. Sujud di atas baju atau serban seseorang yang sedang mengerjakan solat kerana uzur. Daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan solat dengan mengenakan sehelai baju, di mana hujung pakaian itu digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau sejuknya lantai ketika sujud. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Tetapi jika tidak ada keuzuran, maka hukumnya adalah dimakruhkan melalui melakukan perbuatan demikian. Ini masalah pertembungan khilaf dalam mazhab. Apakah sujud ini pada kain yang kita pakai sendiri ini batal tak batal sembahyang? Dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan dia cakap tak boleh. Maknanya kain lain, sejadah kain lain, kapet kain lain, serban kita letak bawah kain lain, kain yang mengikut kita. Tak boleh dia letak lapik, kita sujud. Itu kita biasa dengar. Contohnya telekung, kita sujud atas telekung, telekung tu bersambung dengan kita. Kain lain tak apa, telekung lain tak apa, telekung sama. Ini perbincangan dia berlaku. Saya setuju yang ringan sikit, tak ada masalah lah bab ni. Pasal benda ni ada hadis lain juga ni. Nabi memang letak serban dia yang dipakai. Maknanya apa? Nabi SAW pernah mengerjakan solat dengan mengenakan sehelai baju, di hujungnya digunakan sebagai alas untuk tahan panas. Mungkin baju Nabi ni ada besar sikit, jadi bila dia nak sujud tu dia kibas sikit, dia letak. Pasal mungkin batu ke pasir ada kat situ. Kalau batal, Nabi tak buat macam ni. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih.
Jadi bila ada pertembungan, ada larangan, ada boleh buat, kat situ datang khilaf. Kita tak mau rigid sangat lah. Pasal kalau nak ikut anggota yang tak boleh kena yang mengikut kita, bukan satu anggota sujud je kita nak jaga kalau macam tu. Anggota sujud ada 7. 1 kepala, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 isi ibu jari kaki ni. 2, 4, 6, 1 dahi. Kalau nak ikutkan pakai sarung tangan tak boleh semayang lah. Pasal tak kena tanah kak. Kepala lutut pun sama lah, bukan ada lubang. Jadi anggota sujud lain yang wajib jatuh ke bumi, boleh pula ditutup pakai stokin, pakai kasut. Apakah semata-mata dahi ni kita kena free kan? Jadi kat situ ada perbincangan. Cuma kalau saja-saja buat, makruh. Saja, tak ada sebab musabab. Tapi kalau perlu, buatlah. Dia ada pandangan mazhab lain, dia tidak membatalkan. Jadi kita kalau pakai telekung, semayang tepi RNR, duduk tengah panas, atas jalan tar. Masaklah. Masaklah dahi ni nak pergi kena kat jalan tar ni. Pasal kita ikutkan, kita duduk kat sini pun, benda berlapik semua. Sekarang ni tak ada lapik ustaz. Yang ada saya punya telekung saja. Tu telekung panjang tu, bentang sikit pergilah sujud. Time sujud tu sajalah bila perlu. Bila perlu. Kalau tak perlu dia jadi makruh balik. Faham? Maknanya kita semayang, kita dah wuduk, semayang kat tepi apa ni, padang sekolah ke apa ke, tu daun semalu pun tak berapa nak malu dia punya duri. Mana aku nak semayang ni, sarung tangan dah pakai, kasut selipar dah pakai, semayang pakai kasut boleh Jangan kata tak boleh pula. Semayang pakai kasut dah okey. Dahi pula, Allah mana aku nak sujud ni, mana aku nak sujud ni. Lapik tak ada, cari daun tak ada, apa tak ada, lapik lah dengan sejadah. Dengan apa? Dengan telekung sikit-sikit. Kalau ada serban, buka serban tu. Yang tak pakai serban sah lagi semayang. Orang lelaki sibuk pakai serban, sujud pula kat atas jalan raya, sampai kita pun habis berkerut dahi kat situ. Buka lah serban tu. Kalau boleh buka kopiah sekali. Tak silap saya pernah buat kot. Panas main Jumaat dulu-dulu, lambat atata lah jawabnya. Jadi saya pun pakailah kasut, ambil wuduk. Yang tak pakai kasut mengelejat lah. Pasal dia ingat tak boleh pakai kasut, tanya dia, kita pakai stokin boleh pula. Stokin tak ada najis. Siapa cakap kasut ada najis? Dia kita sucikan benda kalau ada najis. Habis kita dah jalan-jalan, ni umul balwah. Bukan tayar kereta pun macam tu. Jadi kita tak boleh assume semua benda ada najis, sedangkan dalam fiqh ada bau warna rasa. You pasti you dah pijak tai kucing, you dah cuci pun okey juga. Tapi kalau you tak cuci, tak pijak apa-apa, kita anggap tu tak najis lah. Tak najis. Macam kita masuk kasut kat pejabat, kadang-kadang kita nak duduk bersila kat pejabat tu, tapi kita pakai kasut dalam tu. Adakah seluar kita ni kira najis? Tak kira, pasal tak ada bau warna dan rasa, tak ada bukti ada najis. Najis you tak boleh bagi dia jadi ada kalau dia tak ada. Ni penyakit was-was tahap kronik. Benda tak ada you buh, ada kot. Anjing lalu depan tu semalam mandi dengan hujan, aku lalu pakai kasut, najis mukhalazah terus. Habislah macam ni. Kalau kira mukhalazah macam ni, tayar kereta tuan-tuan tak boleh masuk parking. Masuk parking kan, pergi kaki ayam kat situ, semua jadi mukhalazah. Ni ada penyakit ni. Penyakit ni kena makan klorok. Bagi makan ubat, bukan klorok, makan ubat. Nak kena cuci dia punya mindset. Ni was-was tahap pelik. Bila anjing lalu dekat tong sampah dia buang tong sampah dia, adalah terpegang sikit, samak pula tangan. Apa pasal? Anjing dia gesik semalam aku nampak. Bang, satu orang nama Acong, dia pegang anjing, kita pergi bengkel dia salam dengan kita, sena samak ke tangan? Kalau ni pun you tak tahu jawab, problem you besar ni, nak jumpa Tuhan. Kita ada kawan, Mutu Sami, dia pun bela anjing pun semua. Kita pergi bengkel dia, Mutu, lama tak ada jumpa. Wan, lama tak ada jumpa, salam. Mukhalazah lah ni. Transfer pihak ketiga macam tu. Ingat bank ke apa? Tak boleh macam ni. Nabi SAW, anjing masuk duduk dalam bawah katil dia. Duduk Jibril datang bagi tahu. Nabi pun tak tahu anjing dalam rumah dia. Nabi tanya, mana pergi? Tak main-main pun.
Macam mana aku nak masuk rumah kau? Dalam kau ada anjing. Rumah ada anjing. Tengok-tengok ada buah katil. Tak ada Nabi simbah satu baldi tanah pula. Keluarkan je lah anjing tu. Ini kalau kita masuk rumah non-Muslim, sewa, nak panggil bomba ke apa datang. Nak samak satu rumah tu. Kalau dia ada kandang kat luar tu, kat area kandang tu je lah yang you nampak. Dalam tu andai kan tak ada lah. Susah macam ni. Jadi benda ni tak berat mana, diberat-beratkan sampai jadi pening. Jadi kat sini tadi, sujud. Kalau pandangan asal, elakkan. Sujud pada pakaian yang mengikut kita. Kalau mengelejat macam tadi saya sebut tadi, pakai je kasut. Tak ada taiknya kasut tu. Kalau ada pun dah selesai dah. Pakai kasut lepas ambil wuduk, pasal Nabi SAW semayang pakai kasut juga. Ada banyak peristiwa juga. Dan ada hukum sapu atas khuf, ambil wuduk. Kalau tak nak tanggal kasut pun boleh. Sampai tahap gitu ada. Okey, semayang dah pakai kasut. Ustaz, dari nak buh mana ni? Jalan tar ni. Ambil kopiah, buh ngam-ngam tempat kita boleh parking untuk sujud. Jangan buh kopiah kat dahi. Pasal buh kopiah kat dahi tak wajib. Nak jaga kepala daripada ni, jalan tar ni lagi penting. Kopiah kita kan boleh ni, letak lebih kurang kemek-kemek kan. Sujudlah atas tu. Beg kita ke. Jadi benda ni common sense. Benda ni common sense. Lepas tu orang cakap bodoh orang ni. Maya pakai kasut, kopiah buh kat kepala, dia buh kat jalan tar. Ni lah. Kita pula jadi tak cerdik. Bila orang tak ada ilmu. Datuk Imam Syafi'i cakap apa? Aku boleh berdebat, aku boleh berkomunikasi, aku boleh berhujah dengan 10 orang pandai. Tapi aku kalah dengan 1 orang bodoh. Betul. Kalau kita cakap dengan orang berilmu senang. Tapi kalau kita cakap dengan orang tak faham bahasa ni, dengan kita-kita jadi macam dia. Jadi semayang pakai kasut dia pun tak faham. Semayang mengelejat macam tu. Sudahnya pergerakan jadi apa? Pandai. Jalan tar, orang lelaki biasa kena. Orang lelaki biasa kena. Kalau kita jalan-jalan tak sempat nak semayang, parking lebih kurang, tu atas jalan tar lah nasib kau. Jadi ambil wuduk, pakai kasut balik. Kepala ni nak buh mana ni? Carilah surat khabar ke apa. Tak ada, ambil kopiah tu buh kat bawah, lapik. Pasal dahi kita kena jalan tar tu boleh luka. Panas. Jadi kita pun, takkan nak buh kopiah kat bawah. Aduh. Bagi dia ada multifunction lah. Multifunction. Baik. Ringkasan perkara-perkara yang dibolehkan dalam solat. Ibnu Qayyim telah menyimpulkan beberapa perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam solat. Katanya Nabi SAW pernah mengerjakan solat sedangkan Aisyah berbaring di sebelah kiblat. Jika sujud, Nabi SAW menggeletik tangannya kepada Aisyah supaya menarik kakinya. Ketika Nabi SAW berdiri, Aisyah kembali meluruskan kakinya. Ketika Nabi SAW mengerjakan solat, datanglah syaitan yang hendak memutuskan solatnya. Lalu beliau menarik dan mencekiknya hingga liurnya mengalir di tangan. Ini kompilasi peristiwa yang pernah berlaku dalam keadaan Nabi semayang. Ada kes-kes yang jadi, yang Nabi teruskan sembayang dan sembayang tak batal. Antaranya, orang terbaring depan kiblat. Kita bukan sembayang jenazah. Jangan niat usolli solatu janazah hazal mait pula. Kadang-kadang anak kita tidur depan. Kadang-kadang ada anak terbaring depan. Cucu lah, bini lah. Nabi SAW semayang dalam bilik, Aisyah duduk baring kat depan. Yang kadang-kadang Aisyah punya kaki tu melentang kat tempat dia nak sujud. Kita kalau ada orang kat depan, memang dalam otak kita batal lah. Ini masalah bukan Nabi saja semayang kat kaki Aisyah. Kadang-kadang ruang tempat itu je ada situasi itu. Kita duduk raya rumah adalah besar, dalam berapa kaki je, 10 kali 15. Semua menantu ipar dua duduk berlempang dalam tu. Kita nak semayang pun dah jadi macam funfair. Semayang pun berkata-kata celah orang. Tak ada masalah lah. Bukan Nabi saja, Syah pergi baring depan, aku nak semayang depan kau. Tak ada. Tak ada pasal Nabi nak buat macam tu. Peristiwa ni terpaksa buat. Jadi bila Nabi pernah semayang, isteri dia duduk depan, baring, tidur. Yang mana Nabi kadang nak sujud, kena kuih kaki. Kena tolak sikit, Aisyah pun kona sikit. Dia pun sujud. Bila dia berdiri balik, Aisyah pun pusing balik. Orang tidur macam tu lah. Orang tidur macam tu lah. Jadi kat sini, boleh semayang
kalau ada orang terbaring kat depan. Tapi jangan saja-sajalah. Kalau dia bangun-bangun kan maruk buka dia ingat. Buat pasal pula kan. Tapi kalau orang yang sembahyang Jumaat pun tak, tidur je, buat je sekali macam tu. Kapan kan dia elok-elok, ajak 2-3 orang, takbir, buat je sembahyang jenazah depan dia. Biar dia bangun tengok dia dalam kubur ke apa. Okey, boleh sembahyang. Ini kadang-kadang kita sembahyang, belakang pakcik mana tak tahu, dia dah habis sembahyang. Dia dah habis sembahyang, dia duduk wirid, kita duduklah parking belakang dia, nak jadikan dia sutra. Nak jadikan dia pembatas kita supaya orang tak lintas depan. Orang lalulah belakang dia. Dia tengok kita, dia pergi lari pula. Dia ingat kita nak sembah punggung dia. Come on brother, I want to use your body. Untuk pembatas saya punya sembahyang. Banyak kali saya buat macam ni. Lari. Habis tu kalau sembahyang jemaah, tak, kita duduk belakang dia juga berbaris-baris. Apa masalah lagi lah kau rukuk tu, punggung hang tala muka aku ni. Sekarang hang duduk dan diam, hang wirid lah. Aku datang lambat, aku nak duduk belakang kau ni. Nak jadikan kau Roblox. Tak boleh, nanti dia sembah aku. Ya Allah, Tuhanku. Ni masalah manusia. Pasal dia tak datang kuliah Zuhur ni. Lepas tu dia malam-malam dia buatlah perangai pelik macam ni. Lepas tu dia cakap orang salah. Inilah problem. Okey, terbaring, boleh sembahyang. Maknanya ada baby kat depan, ada anak kecil tidur, sembahyanglah. Kalau takut dia melilau ke mana-mana. Boh je depan tu, kita boh sejadah belakang, sembahyanglah, bukan sembah budak tu. Nanti kalau dia merangkak, kita bolehlah pegang sikit ke apa. Jadi tak ada masalah. Kalau perlu, tak ada tempat, tak ada ruang, sembahyanglah walaupun ada orang kat depan. Tak membatalkan solat. Bahkan boleh adjust lagi. Nabi duduk 2 lutut, nak sujud tu tolak sikit isteri dia, kuih-kuih sikit lah disebut dalam ni. Lepas tu apa ni dia sujud. Lepas tu dia bangun balik, sekejap lagi landing balik. Berulang-ulang Nabi buat macam tu. Kat sini juga ada hadis mengatakan bahawasanya tak batal wuduk kalau sentuh isteri. Pandangan-pandangan mazhab tertentu. Pasal Nabi ni kadang-kadang dalam banyak situasi, dia duk pegang isteri, dia duk cium isteri ketika dia ada wuduk dan dia terus sembahyang. Ini lah, tengok dia usik tangan isteri dia usik kaki bini dia. Tapi ada ulama dalam mazhab Syafi'i cakap, Nabi tak cerita dia pakai stokin ke pakai apa, takut ada lapik. Dia jadi wondering macam tu lah. Kalau cium muka isteri tu mungkin dia pakai purdah macam tu, dia cium kat tepi. Susahlah kita nak gambarkan macam ni. Jadi kat sini itulah mazhab dia luas sikit. Mazhab Syafi'i saja antara yang kata pegang isteri batal sembahyang. Mazhab lain tak batal. Jadi melainkan dengan datangnya nafsu, syahwat, maka batal kat situ. Jadi dia ambil dalil apa mazhab Syafi'i? Tidak menyentuhnya Quran ni, melainkan yang suci atau contoh kan. Suci daripada hadas, maknanya kena ambil wuduk. Tapi ulama lain kata suci yang dimasukkan Quran tu malaikat di Lauh Mahfuz. Pasal Quran tak ada lagi masa tu. Quran ada 63 tahun umur Nabi wafat, baru sahabat pergi buat buku Quran tu. Sebab tu antara orang yang kata, Ustaz, nak baca pegang Quran ni kena ambil wuduk ke tak ambil wuduk? Saya tanya lagi satu soalan. Quran ada bila? Bila Quran ada ni? Yang nak tahu syariat kena ambil wuduk ni. Pasal zaman Nabi Quran tak ada. Dah confuse benda ni, kena sambung minggu depan. Bukan semestinya macam tu. Jadi tak sentuh Quran melainkan yang suci, pegang dalil tu. Maknanya kena bersuci baru pegang Quran. Tapi isunya ulama bahas ayat Quran ataupun hadis ni menyatakan yang suci ini adalah para malaikat yang memegang Quran di Lauh Mahfuz, kerana Quran tak ada di zaman Nabi. Jadi suci maksud mereka di kalangan malaikat, bukan suci kena ada wuduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih nak pegang itu suci dalam wuduk. Tak apalah. Dan dia pula Imam Syafi'i ni jangan main-main. Dia tak masukkan dalam kitab fiqh dia, melainkan ada sahabat buat macam tu. Dan ada sahabat pernah nak pegang Quran memang ambil wuduk. Jadi dia selain daripada ambil evidence, dia ambil praktikal sahabat. Jadi evidence dia kuat, semua orang tak boleh argue dia. Jadi aku nak selamat, kata mungkin aku ambil wuduk.
Tetapi kelonggaran dekat kita, bila hari ini kita lahir dengan knowledge yang lebih banyak. Contohnya, kalau kita jual Quran, kerja kedai buku, mesti kena ambil wuduk. Kadang-kadang batal, kita pula nak beli Quran. Ustazah yang ngajar Quran, dia datang period kata. Student yang tahfiz yang period juga. Kalau period demi period, kosong kelas tuan-tuan. Macam mana hukum ni berubah mengikut situasi. Kita pula pergi Mekah, dah tawaf batal wuduk. Nak pergi ambil wuduk lagi 40 kali jenuh. Jadi kita keluar, ambil pandangan mazhab Hambali, sentuh-sentuh perempuan tak batal. Macam tu lah. Lepas tu kita balik kat Malaysia, kita sentuh, kita jadi batal balik. Macam tu. Keluasan fiqah ni pada tempat-tempat yang diperlukan, maka bolehlah berpindah. Ini ada ilmu lah. Kalau tak tahu, jadi masalah. Jadi sentuh isteri batal tak batal, perkara dalam khilaf muktabar. Cuma saya kat sini jangan berat sangat. Kalau kita dah habis waktu nak semayang, kita adalah ambil wuduk tadi, tiba-tiba terkena pula isteri kita kat dapur. Kalau kita ambil wuduk lagi sekali, pasti akan tinggal waktu solat. Maka kat situ solatlah, lepaskanlah dalam mazhab lain dulu. Pasal antara solat itu lebih penting. Pasal tu tak ada khilaf. Ini boleh lagi kita cerita. Jadi kat sini kena tengok kewarasan kita lah. Kita punya knowledge, intellectual kita, keyakinan kita. Kat mana kita nak pakai benda ni, kat mana kita tak pakai benda ni, macam tu. Tak ada masalah. Cuma, masih lagi kita meraih mazhab Syafi'i kita. Dengan kita tak ada pun kita kata condemn dia apa-apa. No. Tapi kita buka ruang. Kerana kalau kita ikut betul-betul mazhab kita, banyak benda kita tak boleh buat hari ni. Tuan-tuan tak boleh bayar kat saya zakat fitrah tu hari. Pakai kertas, kena buh kilogram, kena buh beras, kena buh roti, kena makan asasi. Dia tak boleh pakai duit. Kita pindah mazhab Hanafi. Tu, beli kat online Shopee macam-macam Lazada tu, ikut mazhab Syafi'i, fail lah. Tak ada barang, tak ada nilai duit, tak ada orang, tak ada penjual dan tak ada pembeli pada masa yang sama. Tak sah urus niaga, tak ada akad. Ni boleh pula. Credit card, macam online payment, touch and go, semua boleh pada mazhab lain. Sebab itu kelonggaran tu kita ambil pada ilmu kita, pada situasi mana kita nak pakai. Kat sini tu Nabi dia alih-alih kaki isteri dia. Lepas tu dia sujud. Lepas tu isteri dia pun baring lagi. Dia pun tolak lagi macam tu. Wallahu alam. Tapi bukan sajalah nak buat macam ni. Bukan saja. Kalau terpaksa, tak ada apa masalah apa, ada sebab yang tertentu, boleh semayang orang ada kat depan. Baik, Nabi SAW pernah mengerjakan solat sekaligus rukuk di atas mimbar. Namun apabila hendak sujud, beliau berjalan mundur, turun ke lantai, lalu sujud di atas tanah. Setelah itu beliau kembali naik ke atas mimbar. Nabi SAW pernah mengerjakan solat menghadap ke dinding sebagai tirai. Tiba-tiba datang seekor domba hendak melintas di hadapannya. Beliau berusaha menghalanginya sehingga perutnya melekat pada dinding dan akhirnya binatang tersebut lalu di belakang dinding. Ini banyak poin, dia sambung-sambung macam karangan dah. Saya kena potong satu-satu. Nabi SAW pernah solat sekaligus rukuk di atas mimbar. Nabi pernah semayang atas tu, bukan yang kat sini lah. Sekarang tengok tu, iya ke macam tu? Sekarang masalah pula. Contoh tu mimbar, Nabi pernah semayang. Tujuan dia nak ngajar orang semayang. Jadi dia semayang atas tu, orang pun dapat tengok dia semayang. Dia duduk berdiri kat situ, dia rukuk pun situ. Bila nak sujud, dia turun. Dia turun berapa step, dia sujud. Tapi takkan nak sujud kat situ. Turun. Kita kalau bergerak macam ni, hang kena panah peti kau ni, mengada-ngada betul. Tak ada. Dia turun bawah, dia sujud. Ini boleh berlaku kepada kita kalau kita semayang pada permukaan yang pelik. Jangan ingat benda tu tak jadi kat kita. Kat tapak construction ke, dekat surau ni dah penuh, pergi kat tepi tangga, tepi celah tu ke. Ini aku berdiri boleh, aku rukuk boleh. Kalau aku sujud atas tangga ni, koyak aku ni. Turun berapa step, sujud, naik balik ke tangga tu. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Bukan tangga pun kadang-kadang. Ni apa ni? Dia panggil ada slab ke apa benda yang
bertingkat kadang-kadang design macam tu. Kita nak semayang kita boleh ni, tapi tang sujud kan aku kena lari sikit ni. Tang sujud pergilah depan sikit ke apa. Jangan sujud tengah-tengah segi tu. Dan ini pula boleh jadi dalam macam-macam situasi. Tuan-tuan akan alami benda ni, mungkin dalam hidup ni akan 2-3 kali jumpa. Jadi ingatlah, Nabi pernah reverse kejap kalau nak sujud, pasal permukaan tu tak berapa betul. Kemudian bila dah okey balik, depan balik. Macam tu lah. Boleh ke belakang, boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke depan. Jangan lampak batu pula pergi lagi depan. Baik semayang kat tempat tu. Ini semayang dari Nabi SAW. Kita tak buat dah semayang atas mimbar. Itu berlaku masa Nabi SAW nak mendidik umat. Tetapi kita boleh ambil pelajaran, boleh mengelak posisi yang menyukarkan. Kalau benda tu pada permukaan ni tak selesa ataupun tak sesuai. Baik. Setelah itu beliau kembali naik ke atas mimbar. Dia sambung baliklah semayang. Tengok, itu satu bab. Selepas itu Nabi SAW pernah mengerjakan solat menghadap ke dinding sebagai tirai. Tiba-tiba datang seekor kaldai nak melintas. Beliau berusaha menghalanginya sehingga perutnya melekat pada dinding. Dan akhirnya binatang tersebut lewat di sebelah belakang dinding. Ini kita dah bincang dulu. Semayang ni kalau tak ada barang nak letak depan, Nabi akan cari dinding. Maknanya dinding, semayang kata menghadap ni. Bagilah ruang boleh sujud. Dia duduklah sini kata. Dia menghadap ni. Jadi orang tak boleh lintas depan dia. Kalau orang boleh melintas pun dia akan halang. Maknanya bolehlah tutup ruang ni. Orang tak bolehlah langgar dinding ni. Masalah yang lalu bukan orang, binatang. Apa dia fahamnya? Kambing ataupun keldai nak lalu depan dia semayang, dia ngadap dinding. Kalau nak tunduk, nak halang, macam mana? Lalu Nabi buat apa? Nabi step depan. Jalan depan, dada perut dia cantum dengan dinding. Bagi binatang tu lalu belakang, kemudian Nabi reverse balik, semayang balik. Ini kalau kita buat kat sini, memang orang kata ni alien nak semayang. Bukan tak sah lagi, masuk neraka terus. Biar je lah kambing tu lalu, kau semayang boleh berjalan-jalan pula. Inilah penting belajar. Bukan saja nak jalan. Pasal ada riwayat hadis, solat boleh batal kalau lalunya anjing hitam, lalunya kaldai dan lalunya wanita. Tentu. Jadi ulama bincang, batal ni kenapa ni? Bukan batal semayang tu, boleh batal pahala semayang. Kerana tiga-tiga unsur yang saya sebut ni, dia ada terkait dengan syaitan, kata ulama. Dah orang perempuan terasa pula. Lintas depan orang lelaki semayang, batal semayang. Pasal aku syaitan ke? Tak, macam ni. Anjing hitam, Nabi cakap dia syaitan. Ataupun bersifat dengan sifat syaitan, menjelekkan. Dia kalau perangai benda anjing hitam ni, dia perangai dia luar biasa punya hyper. Kaldai pun sama. Syaitan duk suka dengan kaldai ni, dengan perangai dia. Sebab itu banyaknya kutukan. Kalau kita awal daripada imam, kita dahulu daripada imam, Nabi cakap apa? Akhirat esok muka kita jadi muka dongki. Dongki ni binatang yang menjelekkan, dia panggil. Dan syaitan pun duk ada juga escort ni, suka dengan binatang ni, perangai betul. Dan wanita juga syaitan ada ikut. Sesungguhnya wanita ni keluar, tidak lain tidak bukan akan diiringi oleh seekor syaitan, yang mana syaitan ni akan memperagakan, memperindahkan di kalangan mata lelaki supaya suka melihatnya. Bukan perempuan tu syaitan, tapi syaitan duk escort. Jadi ulama kata mungkin disebabkan 3 item ni ada kaitan dengan syaitan, maka dia boleh membatalkan, bukan batalkan totally semayang tu, tapi mengurangkan pahala semayang. Jadi antaranya dongki tadi, binatang ke kambing nak lalu ni, dia boleh spoil dengan semayang kita. Jadi Nabi pergi lalu depan, rapatkan dada dia ke dinding, biar binatang tu lalu belakang. Lepas tu dia reverse balik. Kita pun boleh jadi jugalah macam ni. Tapi jaranglah kita semayang kambing duk lalu depan. Orang lalu depan. Kalau orang lalu depan, kena halang dia. Kalau budak tak boleh nak halang, apa dia tahu? Tapi kalau orang dewasa, Nabi cakap tahan. Kalau dia nak tepis, tahan lagi, kuatkan lagi tangan. Kalau dia nak lalu juga, lawan dia, kerana dia syaitan. Tapi kita janganlah pergi smackdown dia pula kat situ.
Cukuplah kita berkeras lagi. Kalau dia lalu juga, dia lah dosa. Kita dah cuba. Tapi kadang-kadang buat benda macam ni, tahan-tahan orang tu pandang kita macam ni. Dia tak tahu dia salah, yang tukang tahan salah. Ni masyarakat lah, semua buat benda betul, semua jadi salah. Yang salah semua betul. Jadi lentang pukang lah semayang. Pergi dekat pintu tu lah, semayang sunat. Semua orang nak lalu keluar. Dalam banyak alam ni punya luas, kau boleh pilih kat pintu masjid nak semayang sunat. Bukan dapat pahala, dosa dapat. Sekali lalu dosa, lama-lama dapat dosa semayang, bukan dapat pahala. Pergilah tempat, ini lagi satu kat belakang ni, dekat tabung tu lah, semayang kat situ. Banyak orang nak lalu depan ni. Mana orang boleh lalu belakang tabung tu? Nak masuk tempat perempuan pula. Dah duduk belakang tu. Lepas tu dia tak letak apa-apa kat depan. Kalau dia letak botol ke apa ke, selesai lah masalah. Kita pun mana nak corner ni. Kan masuk tempat perempuan kan terkejut pula. Lalu jugalah. Dia tanggung lah dosa. Tanggung lah dosa. Ini semua basic dalam ibadat. Kalau tak mengaji, memang habis lah. Menanggung dosa, memberi orang dosa macam-macam. Sekarang kita dah tahu lepas ni nak sembahyang sunat, kita elak-elak sikit tempat yang orang boleh lalu lalang depan. Pergi bucu-bucu tepi, pergi belakang tiang, pergi kat mimbar ni depan ni. Bukan nak jadi Pak Imam, duduk belakang tu je. Yang penting orang boleh lalu, buka highway untuk orang lalu lalang. Bukan tengah-tengah alam ni kita sembahyang. Orang pula nak jenuh jadi rumah sesat, nak elak anggur orang pula. Pasal Nabi SAW sahabat dia kata apa, lepas sembahyang wajib kami bertebaran mencari dinding untuk sembahyang sunat. Ni sahabat Nabi. Semua duduk tepi-tepi, tak kacau orang. Jadi orang datang nak sembahyang jemaah tengah ke apa boleh. Ini tengah highway dah kau duduk. Lepas tu samalah. Bila sembahyang tarawih dah habis, sembahyang sunat kat situ juga. Dah lah buat 8, tak apalah buat 8, tak ada masalah. Pergilah sembahyang witir tu ke lain. Lepas tu bila orang sembahyang tarawih, kau sambung lagi pasal kau buat 3. Dah jadi macam apa tak tahu, piano ke apa tak tahulah. Hang sembahyang lain, itu sembahyang lain. Dia tak nak ubah tempat duduk dia. Dia buat 8, dia naik witir. Orang nak sambung sembahyang jadi 20. Dah rongak jadi kelakar kat dalam tu, seorang 3 rakaat, seorang 2 rakaat. Hang nak buat sunat, tarik diri keluar satu tempat, biar orang lain penuhkan saf nak sambung. Ini attitude. Tapi itulah, tuan-tuan pandailah, yang tak datang tu yang susahnya. Bila nak cakap benda ni kat dia orang? Sampai-sampai ke, kalau sampai ke pula, kau ustaz ke? Aku tak ustaz, tapi aku belajar dengan ustaz. Ustaz kau je lah betul macam tu. Ni susah orang. Bercakap dengan kucing lagi senang daripada cakap dengan orang. Dah lah tu, kita nak semayang, lepas tu nak kerja dah. InsyaAllah ini kita sambung banyak lagi ni perkara-perkara yang dibolehkan dalam solat tu. Baca Quran, tengok apa, semayang tengok Quran. Teringat perkara-perkara tak masuk aktiviti solat ni, hayal tu. Teringat apa benda macam-macam tu, bukan kita hari-hari kita jadi macam tu. Dan banyak lagi sebelum bab 6 insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.